11 fasa pembangunan lah. Mula daripada asrama pelajar lelaki sampailah yang terakhir kita kata bangunan 4 tingkat lah untuk pelajar perempuan. Jadi 2016 ataupun akhir 2015 baru kita ambil pelajar perempuan. Jadi 2016 akhir 2015 tu pelajar perempuan masuk. Kita penempatan awal tu pondok 2 tingkat. Mungkin ada tuan-tuan ataupun ibu ayah yang hidup rehat seketika kan. Pondok 2 tingkat ni kita lebih kurang dalam 6 pondok ataupun 6 bilik tu. Pelajar perempuan duduk situ lah. Selepas tu berpindah seketika ke rumah semidi yang pertama tu, rumah mudir pada ketika ini. Pelajar perempuan duduk situ. Lepas tu siap bangunan 4 tingkat, barulah pindah ke bangunan 4 tingkat. Tingkat 3 dan tingkat 4 lah. Tingkat 3 dom pelajar, tingkat 4 pendidikan kelas. Jadi kawasan kita tak duduk dalam satu kawasan pagar kan. Dia ada lagi dalam tu, ada pelajar bangunan asrama pelajar lelaki, kelas pelajar lelaki di surau dalam. Lepas tu ada tempat masak, dapur, quarters guru, belakang ada lagi. Jadi keluasan mati ni lebih kurang dalam 6 ekar lah. 6 ekar termasuk di sini. Yang besarnya di kawasan ni lah. Jadi bermula pada 2010 tu pembangunan pertama Matin, dan akhir 2010 bangunan pelajar lelaki tu siap pindah lah daripada Bandar Kanga tadi pindah ke sini. Jadi itu sejarah lah sikit. Dan alhamdulillah daripada tahun ke tahun sampailah ketika ini kita macam saya sebut tadi lebih 11 fasa pembangunan Matin ni, dan dianggarkan lebih daripada 7 juta lah kalau duit tu kan, pembangunan di Matin alhamdulillah. Dan di kalau tuan-tuan tengok ada rumah semidi ni, di konsep yang Ustaz Hussein nak bawa tu mewujudkan perkampungan, rumah semidi dan juga pondok-pondok moden tu, mana orang luar mari duduk Matin ni untuk imarahkan masjid lah, dan juga imarahkan kelas-kelas pengajian di Matin ni. Dan di Dewan ni juga, kalau sebelum PKP ni, sebelum negara kita dilanda ujian Covid ni, setiap hari Isnin sampai Khamis kelas pengajian lah. Setiap hari Isnin sampai Khamis pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Memang penuh lah. Orang kata ibu ayah ataupun muslimat yang mari, yang pencen dengan kerajaan dan semua lah, untuk mengimarahkan bumi ataupun kelas pengajian lah. Dan khususnya pelajar kini 142 lah, 140 orang. Cuma buat masa ni pelajar perlis dulu masuk, lebih kurang dalam 30 lelaki, 30 perempuan. Dan insyaAllah pelajar luar tu nanti selengkap 2 dos vaksin barulah boleh masuk ke sini lah. Jadi seterusnya bila sebut Matin ni ada 3 lah yang saya sebut tadi. Yang pertama tahfiz, yang kedua tarbiyah, dan juga yang ketiga dakwah. Ini cita-cita besar lah saya ni mudir dan juga pengurusan Matin. Di samping kita dekat dengan masyarakat lah. Kalau sebelum ni, kalau masjid, selepas ni masjid, kuliah maghrib, forum perdana, seminar, daurah, pengajian memang ada di sinilah. Jadi alhamdulillah lah sambutan masyarakat luar, sama ada dalam Perlis ataupun luar Perlis, bila dianjurkan program-program semikian, maka penuhlah yang ataupun dapat sambutan yang memuaskan lah. Dan yang akhir lah, saya rasa kita di Matin ni lebih kurang tenaga pengajar campur dengan staf sokongan hampir 40 orang lah yang terlibat daripada kelas pengajian,
lepas tu staf pejabat, lepas tu kita ada Matin Marketing, kita ada kedai. Kedai ni tujuan untuk support lah, untuk memberi pendapatan kepada Matin, untuk bayar gaji guru, staf dan juga pembelanjaan lain lah. Jadi operasi kita ni, kos operasi sebulan ni hampir 1,000 lah. Hampir 1,000 yang merangkumi allowance dan juga guru, staf, sokongan, makan minum pelajar, bil elektrik. Jadi dan juga pentadbiran lebih daripada hampir 100,000 lah. Jadi alhamdulillah lah, berkat sumbangan, berkat kerjasama daripada semua pihak lah, warga Matin sendiri dan juga orang luar, maka kita alhamdulillah lah setakat ini mampu untuk menguruskan Matin ini dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi hasil daripada doa semua pihak lah. Dan kalau sebelum daripada ni, memang Matin ni jadi tempat persinggahan lah tetamu-tetamu luar, dan mungkin itu juga membantu bila tetamu ni mari ke Matin ni membawa rahmat. Jadi mungkin Allah Ta'ala berikan kekuatan yang kita tak tahu, di luar jangka. Secara tak langsung, maka kita mampu untuk meneruskan operasi lah. Jadi bagi pihak Matin, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Selamatlah bergerak ke destinasi seterusnya, dengan kata nak pergi Langkawi kan. Selamat, dan juga selamat pergi dan juga selamat pulang lah ke Kuala Lumpur nanti. Mudah-mudahan insya-Allah ini bukan lawatan yang pertama dan juga lawatan yang terakhir. Insya-Allah lepas ni boleh datang semula, boleh datang balik lah, untuk sama-sama kita mengeratkan persaudaraan ukhuwah di kalangan kita, insya-Allah. Jadi itu saja, mungkin selepas daripada kuliah Doha, mungkin perempuan ibu ayah nak tengok kawasan, insya-Allah boleh. Dan juga di luar sana tu ada kedai Matin dan produk-produk kita lah, ada kopi, ada macam-macam lah, koko, untuk sama-sama membantu lah pendapatan nanti, insya-Allah. Jadi itu saja, mohon maaf kalau ada salah dan silap, mohon maaf kalau ada sarapan pagi tak sedap, mohon maaf. Dan insya-Allah itu saja yang mampu kita sedia. Wallahu a'lam, itulah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Okey. Ni untuk FB. Pakai ni. Dia tak function. Okey. Udah? Tak dengar.
Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong respon di FB, okey ke? Clear ke tidak? Lepas tu sahabat-sahabat yang daripada satu bas, boleh angkat tangan, dah tak kenal lah, semua macam sama aja. Satu bas, alhamdulillah, insya-Allah. Umi masih bersama dengan kita ke? Umi. Oh, dah pergi dah? Dah gerak ke belum? Allah, Ustazah nak bagi ni kat dia. 9:15. Umi dah jalan dah. Umi dah pergi dengan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam lindungan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada yang dari satu bas dari Kuala Lumpur malam tadi, kita landing selamat di sini alhamdulillah tepat jam 5 pagi seiring dengan azan yang pertama. Okay, alhamdulillah. Kemudian kita check in, kita dah rehat sekejap, kita mandi-manda, okay, segar dah tubuh. Kita bersolat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Kemudian kita mendengar tausiah daripada Al-Fadhil Ustaz Yusaini. Kemudian kita bersarapan ubi rebus. Sedap ke sedap? Okay, sedap ke sedap? Jadi alhamdulillah. Tadi Ustazah satu meja dengan driver bas kita dan pembantu, kemudian dengan Ustaz, kemudian dengan Jaja, dengan Kak Liza. So Ustazah cakap lah, siapa yang suka makan ubi rebus tu maknanya kategori dah warga-warga emas, termasuklah Ustazah. Tak tahu kenapa walaupun tak berapa emas tapi suka, kan, suka makan. Kemudian ada juga orang yang dah tua tapi tak makan, alasannya angin lah, macam-macam lah, okay? Jadi sebenarnya semua tu ilmu bagi kita, muslimat dirahmati Allah. Kemudian ibu-ibu yang bersama-sama dengan kita tadi di masjid, yakni penduduk pondok di sini. Boleh tak angkat tangan, kita nak berkenalan sikit. Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, jadi memang dah lama duduk di pondok sini, ibu-ibu. Memang duduk di sini. Alhamdulillah, masya-Allah. Sebab kabarnya anak-anak yang berada di asrama sekarang ni hanyalah anak-anak yang dari memang berada di Perlis. Okay. Kalau yang dari luar tu belum datang lagi ke sini. Jadi itulah untuk makluman. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama Al-Fadhil Ustaz, dan Ustaz terus orang KL datang. Beliau sempat bersama dengan kita tadi, tapi beliau meneruskan perjalanan ke KL. Tu baru balik daripada Yaman tu, kan? Kemudian pergi lagi KL untuk hantar anak-anak sambung belajar di sana. Masya-Allah, terasa barakah bumi ini, penat badan pun tak terasa. Dan semalam kita nak bergerak ke sini, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita dapat berita seorang pentadbir daripada Matin telah kembali ke rahmatullah pada usia 38 tahun. Anaknya 5 orang, campur seorang dalam perut. Okey, jadi masya-Allah tabarakallah, tiba-tiba. Okey, kemudian pagi tadi subuh, Umi salah seorang peserta kita tak sempat lagi bertaaruf dengan beliau, kan? Tapi beliau ni dulunya follow kuliah saya ketika saya mengajar di PDRM di Pulapul. Kemudian sekarang dia dengan MITI. Jadi sempat saya bertanya khabar macam tu saja. Jadi pagi tadi lepas subuh dia datang, nangis-nangis, mak dia suruh balik sebab abang ipar dia meninggal dunia pukul 3 pagi tadi pun tiba-tiba saja. Sebab semalam tengah hari masih jumpa abang ipar tu, walaupun abang ipar dah macam yang menanggung keluarga sebab dia tak ada adik-beradik lelaki. Jadi dia memang rapat sangat. So adik-beradik dia yang lain semuanya pun balik juga nak ziarah kematian. Jadi kalau dia teruskan Langkawi ni dia tak seronok lah sebab dia melanggar perintah ibunya. Jadi dia terpaksa balik. So saya berurusan dengan Ustaz Wan, Ustaz Azwan dengan Ustaz Wan. Tadi dapatlah yang tercepat pun dapat naik ETS pukul 10 pagi. Itulah dia ajal. Okay, semuanya tiba-tiba. Maka sebab dengan 2 kematian yang mengejutkan ini, mereka juga adalah saudara kita, muslimin muslimat dirahmati Allah. Mari kita hadiahkan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wahai Allah, ampunkan akannya, kasihani dia, saudara kami ini ya Allah. Himpunkan mereka bersama-sama, orang-orang yang Engkau kasih, bersama para salihin dan salihat, agar menghuni syurga-Mu dan bertemu dengan kesayangan mereka sekali lagi di kampung akhirat kelak, itulah di dalam syurga-Mu yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Dah. Okay. Dah, sebab Ustaz bawa je. Ustaz. Oh, isteri Ustaz bawa pergi ETS. Baik. Terkejut sekejap. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita bersiaran langsung daripada Matin, Perlis. Okey, jadi salam ukhuwah fillah kepada semua, khususnya ibu-ibu yang menghuni pondok di Matin ini. Masya-Allah, kami cemburu sebenarnya kalau daripada subuh tadi dah boleh bersolat jemaah, berjalan kaki yang bertongkat bagai, masya-Allah. Kemudian pastinya nanti Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sudah pasti 5 waktu itu kita ada imam di hadapan, kita menjadi makmum di belakang. Kemudian ada majlis-majlis ilmu, ada pengajian-pengajian yang semua itu adalah santapan rohani yang mengenyangkan jiwa kita. Okay, jadi alhamdulillah suasana seperti ini bukan semua orang boleh dapat. Jadi kita pun dah hampir 2 tahun. Okay, saya pun rasanya saya tak sarung pakaian uniform Al-Fawaz ni dah hampir 2 tahun. Sebaik muat. Misal tak try dulu semalam. Jadi kalau nampak macam pelik-pelik sikit tu sebab dah hampir 2 tahun tak pakai. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita seronoklah sebab buminya Allah ni sangat luas. Dan untuk makluman yang belum tahu, setiap hari dalam hujung-hujung PKP ini saya mengambil keputusan, Allah beri ilham, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, untuk membacakan kitab Latahzan yang setiap hari satu bab. Tapi ada satu bab yang kadang-kadang sampai 2-3 kali baru habis. Ataupun ada satu hari yang kadang-kadang sampai 3 bab kita bahas. Jadi kita tengoklah setakat mana perbahasan satu-satu bab itu. Dan maha suci Allah apabila saya perhatikan hari ini kita sampai ke bab 105. Sebab tu kalau ikutkan dalam musafir ni, kalau orang ajak untuk tausiah ke, untuk tazkirah ke, saya tak memilih untuk pelajaran berkitab. Tapi sebab saya dah berjanji dengan diri saya sendiri, selagi mana saya mampu, saya akan buat Latahzan ni setiap hari. Okey, jadi walaupun saya bermusafir ke mana, kitab ni tebal, berat pun saya akan bawa. Sebab saya tukang baca saja. Saya bukan orang alim, tapi saya tukang baca sahaja isi kitab ni. Jadi taklah lekat dalam kepala saya, sebab saya tak sempatlah nak rendam, nak minum air dia. Lekat semua dalam kepala, semua tebal kitab ni, tidak. Jadi saya terpaksa bawa kitab ni. Dan saya kagum ada juga pencinta Latahzan yang bawa kitab dia. Ni kena tabik spring. Dia bawa kitab dia. Saya kata, Kak bawa kitab. Kitab tu seberat 5 kilo coklat kita nak beli kat Langkawi nanti. Kan dia bawa juga untuk melangkah lautan nanti. Inilah orang-orang yang subhanallah saya kagum. Okay? Muslimat dirahmati Allah. Jadi hari ni kalau ada yang tadinya lepas ni nak tanya apa yang Ustazah sebut tadi pada perenggan kedua, ketiga, nanti boleh rujuk kitab sahabat kita ni lah. Tapi saya pakai versi lama, muka surat 201. Kawan-kawan yang dalam online tu boleh rujuk. Kemudian buku baru muka surat berapa, Kak? 205. Okey. Jadi yang lain-lain jangan tidur, kita nak dengar majlis ilmu. Boleh Okey, santai ni, ada aircon, ada kipas, kapet hijau, subhanallah. Takut terasa dalam syurga sungguh dah.
Sebab ada warna hijau, jadi takut terasa dalam syurga. Dalam syurga tu indahnya tak payah bekerja dah, tak payah beribadah. Hatta ada sungai-sungai arak, bukan satu titik yang kita nak minum dia, tapi satu sungai kita boleh minum dia. Jadi maknanya apa yang dilarang Allah ketika di dunia, di dalam syurga tu semua kita boleh buat. Jadi kita nak mengajar, mendidik, mentarbiah nafsu kita. Bila sesuatu yang kita sebagai orang beriman tak boleh buat ketika di dunia, ibarat dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, tahulah cara kita nak mendidik nafsu. Tak apalah, tak dapat dekat dunia. Tengok semalam usia 38 tahun meninggal dah. Tengok tadi Abang Ipar si Umi kan, semalam tengah hari jumpa sihat-sihat je, tiba-tiba meninggal dunia. Maknanya di dunia ni tak lama mana pun yang kita duk nak rasa sangat arak tu sedap ke tidak, dadah tu okey ke tidak, merompak tu okey ke tidak. Kalau pernah melakukan dosa-dosa besar sebelum ni pun wajib untuk kita tinggalkan dan berazam untuk berpisah terus. Apatah lagi berbuat, nak kenang balik pun sebolehnya tak perlu. Nak kongsi-kongsikan balik, nak cerita-ceritakan balik pun tak perlu. Sebab namanya taubatan nasuha tu kita berpisah terus dengan dosa yang pernah kita buat. Jadi semoga kita mempunyai hati yang begitu. Okay? Jadi apa fokus kita ke depan adalah kampung akhirat. Di akhirat tu destinasinya dua saja, syurga atau neraka. Jadi bila kita biasa berkumpul di taman-taman syurga seperti ini, berniatlah ibu-ibu yang dirahmati Allah bahawa kita akan bertemu sekali lagi di dalam syurga yang sebenar. Amin. Tapi tak mudah kan ibu-ibu dirahmati Allah, kena banyak sangat mujahadah. Okay, Nabi SAW mengajarkan kita bila pagi-pagi bacalah doa Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta ilmu yang bermanfaat. So pagi tadi kita minta ilmu bermanfaat, banyak dah ilmu kita dapat. Daripada tausiahnya Ustaz Yusaini, kemudian kehidupan ibu-ibu kat sini. Saya belajar, saya beriring dengan seorang ibu tadi daripada biliknya pakai tongkat ke masjid. Apa yang saya pandang, ya Allah Tuhan, kan setiap langkahnya ni syurga ni ya Allah, menuju ke medan jihad. Aku ni belum tentu lagi tua macam ni. Jadi kalau aku bertangguh, bertapi, tunggu tua, sempat ke aku pakai tongkat macam ni? Okay, kita tak tentu lagi. Jadi sementara Allah beri ruang, peluang pada kita, kita usahakan sungguh-sungguh insya-Allah. Dan tajuk pagi ini, berjalanlah di bumi Allah yang luas ini. Itu semalam saya di rumah baca bab 104. Saya kata ini bukan kebetulan, kan? Rupa-rupanya tajuk yang dah lama, hampir 2 tahun semua kita ni tak berjalan. Hari ini tajuk yang Allah hidangkan kat kita bukan satu kebetulan, tapi tepat sungguh. Tajuknya adalah berjalanlah di bumi Allah yang luas ini. Itu terasa Masya Allah kagum dengan aturan Allah. Semalam muslimat ketika kita di padang Taman Keramat Permai nak naik atas bas tu, itu adalah gemuruh saya yang antara paling dahsyat sekali. Sebab kita kena swab test kan. Seandainya ada ibu-ibu yang rizatnya adalah negatif, saya tak dapat bayangkan macam mana nak cakap ibu, saya minta maaf, saya tak boleh pulangkan duit semula, semua dah bayar dah. Saya ni sensitif sikit dalam bab-bab nak pakai duit orang ni muslimat, tapi dia tak dapat merasa. Tapi tengok aturan Allah ni pun ilmu. Kita takut ada orang negatif sebab takut ustazah macam terhutang duit dengan mereka. Tapi pagi ni nampak kan, pagi ni kita terhutang dengan Umi sebenarnya, walaupun saya percaya dia faham. Maka saya dah siapkan dah sampul dalam kitab ni, ingat nak jumpa Umi kan. Tapi tak dapat juga jumpa. Okay? Jadi tadi saya pun dah babai dah dengan dia, takut tak jumpa. Cuma nak bantulah dia kan, muslimat dirahmati Allah, sebab mesti dalam pada dia serba salah. Nak balik sana ke nak teruskan juga perjalanan. Jadi semoga dapatlah sikit meringankan beban dia insya-Allah. Jadi begitulah perancangan kita lain, Allah berikan lain. Okay, dalam hidup ni. Jadi Ustazah Zai sendiri pun, bila sahabat Jaja kata, Ustazah, kalau Ustazah yang positif macam mana? Saya terkedu tiap-tiap waktu saya buat solat hajat muslimat. Tiap-tiap waktu. Saya tak dapat bayangkan kalau saya naik atas bas, Ustazah, result Ustazah double line. Double line sekarang adalah benda yang paling kita tak nak. Walaupun Ustazah tunggu nak double line tu dah 20 tahun. Kan? Ustazah tak nak double line tu muslimat dirahmati Allah, sebab itulah keputusan kepada positif. Jadi Alhamdulillah semalam semua okey. Masya Allah, tabarakallah. Inilah ilmu yang kita plan macam ni, Allah beri macam ni. Tapi kalau kita menadah dada kita seluas-luasnya, Masya Allah, yang sempit pun kita akan rasa, Masya Allah, bahagia je, indah je. Walaupun saya sempat bertanya, Umi sekarang dekat mana, kan rasa dekat dengan dia. Rasa yang meninggal tu abang ipar kita juga. Macam itulah yang kita tak kenal, pentadbir Matin yang meninggal semalam. Sekejap lagi kalau kita dapat ziarah, kita dapat jumpa anak-anak yatim yang baru sehari ditinggalkan oleh ayahnya.
Bayangkan ke depan dia nak melalui hidup macam mana, seorang isteri yang nak melahirkan anak yang dalam kandungan. Itu semua jaminan Allah. Bila ada anak yatim, kita patut santuni. Kalau kita tak santuni pun, siapa kita di sisi Allah? Mulia ke hina? Sebab anak yatim tetap dijaga oleh Allah. Bagaimana cara penjagaan tu Allah datangkan orang yang baik-baik. Jadi kita takkan nak buat buta je, alah duduk kat matin ustazah. Takkanlah tak ada orang kesian anak yatim tu. Tak, tapi Allah nak test kita semuanya ilmu. Okey, baik. Kita nak baca satu persatu, yang ada kitab seorang saja. Jadi siapa yang tidur, jom kita tembak dia daripada sini. Masya-Allah, minta maaf. Sahabat-sahabat La Tahzan dah biasa dah kadang-kadang mencecah lebih 1000 orang kalau kita live ni. Jadi hari ini kita nak tunjuk suasana di Matin, kita bawa mereka secara langsung insya-Allah. Baik, seorang bijak bistari mengatakan, perjalanan yakni bermusafir itu menghilangkan berbagai kesedihan. Saya baca kitab ni tadi muslimat, kenapa ya seorang tokoh menyatakan bermusafir itu menghilangkan berbagai kesedihan. Ternyata ya Allah, hari ini kami baru mula bermusafir. Tiba-tiba kami merasa sedih dengan kehilangan orang tersayang oleh sahabat kami. Betul tak muslimat? Jadi sedih itu kadang-kadang pelbagai. Ada orang mati kucing pun sedih melampau-lampau kan. Ada orang mati mak ayahnya tak sedih pun. Lah tak payah dah mati pun, buat apa nak balik? Kita tak boleh masa orang tu datang jumpa ustazah, abang Ipah. Kata, abang Ipah nak balik ke? Lepas tu kita terus pusing minda kita. Kita tak tahu macam mana hubungan. Dia macam ketua keluarga kami juga ustazah. Kami tak ada adik-beradik lelaki. So adik-beradik saya yang jauh-jauh pun balik. Lepas tu tak ada halangan. Kalau COVID memang tak boleh ziarah kan. Muslimat ni meninggal dalam keadaan nak kena postmortem lagi. Jadi bila dia buat keputusan macam tu, kita kena hormat. Macam mana kita nak tolong? Sebab kita tak pernah tahu nilai sedih tu. Tapi percayalah, sedih macam mana pun kita, bila kita yakin katanya yang dirahmati Allah, bila kita sebutkan jangan bersedih, Allah bersama kita. Ayat ni disebut oleh Nabi SAW ketika berada di atas Jabal Thur, di atas Jabal Thur ketika Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kat mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Dalam peristiwa hijrah. Kan ketika Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kaki musuh berada di depan pintu gua dah. Maka kata Rasulullah SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Apa kata Abu Bakar dalam kitab menyebutkan muslimin muslimat dirahmati Allah? Kalau bukan Rasulullah yang cakap macam tu, mungkin perasaan dia tak sama. Sebab bila Rasulullah cakap macam tu, Abu Bakar kata apa? Terasa berubah. Daripada takut tadi terus jadi berani. Terasa api keberanian tu mengalir pada tubuh dia. Sebab apa ya agaknya? Sebab Rasulullah bercakap dengan hatinya. Rasulullah bercakap dengan jiwanya. Rasulullah bercakap bukan dengan nafsunya tapi wahyu. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu wahyu. Jadi kalau kita ikut wahyu, ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita tak akan susah. Betul, sedih tu sedih. Bohonglah kalau suami meninggal tak sedih, anak meninggal tak sedih, bohong. Tapi macam mana kita melayan sedih itu? Jangan sampai kita makin jauh dengan Allah. Bahkan Allah berikan untuk Allah beri tali pada kita, lalu Allah suruh kita tarik tali itu. Bila kita tarik tali itu, maka akan mendekat kepada Allah. Sambut huluran tali daripada Allah. Ustazah Zai suka menggambarkan suasana demikianlah. Sekali kita diuji, datang rasa sedih, sepertinya Allah sedang campakkan satu tali kepada orang yang sedang kelemasan. Orang terkapai-kapai kelemasan, nampak tali mesti dicepat-cepat sambut. Maka bila ditarik oleh orang yang menghulurkan tali, makin dekatlah dia dengan si penghulur tali. Siapa yang menghulurkan tali bagi orang yang sedang sedih diuji, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengah lemas, mustahil dia nak biarkan tali itu pergi macam tu saja. Dia akan cepat-cepat sambut tali, bila ditarik, oh rupa-rupanya orang ni nak tolong aku. Jadi Allah beri ujian, sebenarnya Allah nak tinggikan darjat kita. Allah beri ujian untuk memudahkan kita ke syurga Allah. Jadi kalau kita set minda kita macam ni, betul kita sedih tapi kita tidak melampau dalam sedih. Indah bila menjadi manusia macam ni. Okay? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Al-Hafiz Ar-Ramhurmuzi dalam bukunya Al-Muhdatsu Al-Fadil menjelaskan beberapa faedah perjalanan yang bertujuan menuntut ilmu. Sebab tu saya awali tadi dengan satu doa, Allahumma ilman nafi'a. Saya harap yang bermukim, bermustautin di sini ataupun yang bermusafir, sentiasa di lisan di hati kita, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat.
Sebab tu tadi pagi-pagi keluar bilik saya rasa saya dah dapat ilmu. Ya Allah, Kau tunjuk depan mata aku. Orang tua bertongkat, masih lagi nak pergi solat jemaah. Aku ni di mana? Itu ilmu sebenarnya. Bukan kita dengar majlis ilmu saja ilmu. Kita buka hati kita untuk berfikir. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Berita kematian 2, tak sampai 24 jam. Malam tadi dengan pagi tadi kita mendengar kematian. Itu juga ilmu. Bagaimana cara kita menerima. Okay? Jadi dalam musafir ini penuh dengan ilmu. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, semuanya ilmu. Jadi minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Ku harapkan apa? Kalau kat KL pagi-pagi makan roti canai ke, kari pap. Rupanya dapat, ya Allah Ustazah, lama dah tak makan ubi rebus cicah nyok ni. Kan? Syacik ni itu pun seronok sungguh dah dapat. Rezeki yang baik. Jangan sebut sakit perut ni nanti makan banyak. Jangan sebut orang tengah selera tu sebut gitu, potong selera dia. Kan sebut insya-Allah ubat ni. Maka makin bulat je kan, nasi ubat, akhirnya jadi makin bulat. Okey. Kemudian wa amalan mutaqabbala. Nabi ajar kepada kita apa sahaja yang kita amalkan. Orang bermusafir nantinya tidak zuhur, tidak asar. Bahkan dia memilih untuk jamak takdim ataupun takhir. Muslimin muslimat, orang yang bermukim tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Semua ni mana satu yang Allah terima. Bukan sebab engkau tak dapat banyak lah, sebab engkau combine 2 solat jadi 1. Tak. Yang perintahkan boleh kalau dalam musafir ni jamak adalah Allah. Okey, sebab Nabi yang bagi tahu sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi waktu sihatnya Nabi, waktu bermukimnya Nabi, waktu bermusafirnya Nabi, waktu sakitnya Nabi, semua ada ajaran dalam Islam. Kita bukan suka-suka. Tak boleh juga orang musafir, Ustazah sekejap lagi kita zuhur kat sini, lepas tu sampai kat hotel kita jamaklah asar dengan maghrib. Boleh kan? Nabi tak ajar. Nampak macam logik, boleh ikut senang kita lah, suka hati kita. Tapi Nabi tak ajar. Subhanallah, itulah Islam. Bukan boleh sembrono ikut. Orang Perlis faham tak sembrono macam apa? Kan suka hati je Ustazah ni. Okey, muslimat dirahmati Allah. Kemudian bertujuan menuntut ilmu. Jadi betulkan niat, bukan nak beli coklat, bukan nak beli kain batik, tapi ilmu dulu. Okey, dapat ilmu dulu, masya-Allah. Dan kenikmatan yang dapat diperoleh darinya. Penat kan ibu-ibu dari KL bermusafir? Tengok itinerary Ustazah Zai pula padat gila ni. Kan macam tu. Tapi saya nampak relax je, tak ada yang tidur lagi daripada tadi. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, kita dah programkan, dah set dalam minda kita. Kalau kat rumah ni rasanya dah ada yang landing dah ni. Kan memang kita ada tempat transit yang sangat indah, dah ala hotel dah mati ni, subhanallah. Masya-Allah, tabarakallah, indah. Kita dah boleh berehat dengan selesa, tapi kita ikut program yang telah ditetapkan. Jadi masya-Allah, niatkan semua ini adalah untuk kebaikan diri kita. Buku ditulis sebagai bantahan ke atas orang yang tidak suka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, bahkan mencelanya. Ada orang yang mencela perjalanan. Tu tahu nak berjalan je Ustazah. Kan ada jenis manusia macam tu, muslimat, tak sedikit. Muslimat dirahmati Allah, lagi-lagi dalam musim Covid masih ada. Masya Allah, saya sebelum datang ke sini saya dah sebut dah, pemain travel. Maksud pemain travel, orang-orang yang berada dalam bidang travel, muslimat, kami duduk dalam satu grup. Di Langkawi tu dah ada orang bukan saja gulung tikar macam kami di KL, tapi dah muflis terus dah. Okey, jadi kalau nak ikutkan package yang kita buat, muslimat dirahmati Allah, minta maaf sebut, memang tak boleh jadi kaya pun setakat Langkawi ni. Tak boleh jadi kaya, muslimat dirahmati Allah. Jadi buat apa kita tanggung risiko? Tapi sebab hidup ini bahu-membahu, tumpang-menumpang, tolong-menolong, maka dengan datangnya kita ke sana, insya-Allah 30 orang genap, bahkan ada lagi yang minta. Tapi saya takut nanti kan, penuh satu bas nanti lagilah bertambah sesak. Tengok aturan Allah. Rupa-rupanya nanti kita balik berbaki 29 orang. Jangan ada kurang lagi. InsyaAllah 29, 30, 31. Allah. Saya rindu jemaah umrah saya 2019 bulan 4. Kita PKP 2020 kan. 2019 bulan 4. Macam inilah saya sebut, daripada Madinah ke Mekah. Kita masa tu tak ingat saya 30 orang, contoh 30 orang macam tu, saya kata kita ada 30 orang. Sampai selesai umrah di Ja'ranah, umrah yang kedua, kami kematian seorang pakcik. Okay? Kematian seorang pakcik dikebumikan di kota Mekah. Nampak dia dah tak sihat tu daripada perjalanan Madinah ke Mekah lah. Jadi alhamdulillah,
selesai urusan semua, saya pun setiap kali ziarah nak pergi Hudaibiyah semua saya sebut, semoga kita balik ke Malaysia 29 orang. Cukuplah seorang yang dimakamkan. Ternyata hari terakhir kami nak balik, malam tu kami kematian seorang makcik pula. Masya Allah. Jadi bayangkan muslimat, sedangkan yang tempoh hari tu, hari yang kedua kot, baru hari, nak masuk hari ketiga baru selesai urusan. Jadi yang makcik kedua nak balik besok ni meninggal. Kami kata, Allah macam mana ni, kita berdebar jantung nak tanggung tiket kapal terbang kalau anak dia stay sekali. Kos memang kos sangat tinggi. Jadi minta jemaah solat hajat, tolong permudahkan semua. Ajaib, elok semua jemaah dapat solat asar. Lepas solat asar, solat jenazah di Masjidil Haram. Orang lelaki boleh ikut makamkan di perkuburan. Kami elok senja menjelang maghrib tu gerak ke airport. Jadi maknanya puas, anak-anak pun dah tengok ibu masuk ke dalam liang di perkuburan di tanah haram, subhanallah. Kemudian balik tanpa ibu. Jadi saya kata nak sebut benda macam ni, kita tak tahu ilmunya Allah sangat luas. Sebab itu bila berlaku pada kita, ambil hikmah, ambil pelajaran. Ya Allah, kalau berlaku pada aku, apa yang aku kena siapkan? Kita selalu dengar kematian, tapi kita tidak mengambil kematian itu sebagai satu nasihat. Sedangkan kata Imam Ghazali, apakah nasihat yang paling penting buat kita? Adalah kematian. Kalau orang buat tak kisah je, mati dah tu. Banyak. Baru-baru ni kan, beberapa bulan lepas, kita kematian Siti Sarah Raisuddin. Saya selalu sebut sebagai orang perempuan, ya Allah Ustazah, mati ketika melahirkan anak, mati ketika wabak, syurgalah tempat dia. Amin. Kita doa saja. Jangan pandang buruknya, tiru yang baiknya. Tapi sampai dah 3 bulan lebih ni muslimat, berapa orang yang betul-betul tiru baiknya? Kita belum berhijrah sungguh sebenarnya. Kita masih dengan sikap kita yang tak berapa nak baik. Jadi kalau kita mati, muslimat dirahmati Allah, ada tak kebaikan-kebaikan si mati tu kita dah pindahkan kepada diri kita? Ya, si mati tu tetap ada keburukan, tapi tugas kita yang masih hidup, pohonkan ampun. Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir lahum. Dia dah tak boleh doa untuk diri dia sendiri, ya Allah. Maka kami yang hidup ni lebih-lebih lagi anak kepada ibu ayahnya, doakan keampunan untuk dia. Tapi apa yang mak punya baik, kita dah tiru ke? Sebulan dah mak meninggal. Ayah punya baik, dah setahun dah meninggal, kita dah tiru ke? Okay, muslimin muslimat, ini yang kita selalu terlupa. Okey, faham, patutlah Imam Ghazali kata, kematian itu adalah satu nasihat. Tapi kita cakap je di mulut. Kan bagusnya dia tu isteri soleha, bagusnya tu ibu misali, tapi kita tak berubah. Kita seolah-olah nak mati dalam keburukan yang masih bersisa pada diri kita. Ini yang kita nak pelajari. Okay? Baik, seterusnya. Seandainya orang yang mencela. Ini kalau yang mencela, orang yang suka berjalan. Oh, sukalah Mak Tun ni. Mana Mak Tun? Mak Tun suka berjalan. Dia baru balik dari Langkawi, muslimat dirahmati Allah. Saya tak faham sungguh. Baru balik Langkawi minggu lepas ke Mak Tun? Minggu lepas dengan anak cucu, tiba-tiba Ustazah, Mak Tun terlepas pandang, Mak Tun nak ikut juga. Pasal apa? Mak Tun kan baru balik. Hotel best pula tu anak dia belanja, bukan hotel macam kita nak duduk saat gini. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah ada solat tasbih dengan Ustazah, ada macam-macam program. Itulah dia muslimat. Saya pun tak tahu. Saat gini Mak Tun tutup mata pun tahulah apa ada kat Langkawi tu. Sebab baru je balik. Muslimat dirahmati Allah, jangan tiba-tiba terus mencela mereka yang suka mengembara selagi niatnya untuk menuntut ilmu. Ini bukan Ustazah Zai cakap, kitab Dr. Aida Al-Qarni menuliskan dalam kitab La Tahzan. Muslimat, jadi wahai orang yang suka mengembara, berjalan di atas muka bumi Allah, tolong betulkan niat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan majlis ilmu macam ni saja. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Bukan kita nampak buruk terus cakap buruk orang tak habis-habis. Kita nampak baik, kita tak boleh nak tiru kebaikan. Oh, malam tadi aku nampak si Fulan tu dalam bas, tak berhenti. Kumat kamit mulut dia, rasa hafal Quran kau acik tu. Kita pun kumat kamit juga, lain pula yang kita sebut. Ya, itu yang kita takut tu. Mengetahui betapa nikmatnya pengembaraan tersebut. Betapa besarnya semangat yang dirasakannya ketika meninggalkan tanah kelahirannya. Kita tak adalah tanah kelahiran. Di KL tu bukanlah ramai kau acik-acik yang bukan orang KL. Tapi semalam kita daripada KL ke Bumi Perlis. Cuba kita lihat seorang ayah ustazah. Kan? Saya rasa kalau dah umur-umur macam tu, ayah saya lah muslimat. Pertama kali rupanya dia daftar dengan jajah. Saya kata, Pak Cik datang dengan isteri je? Ya.
Kan memang nak pergi, nak naik bas pun dah tak larat. Rupanya dalam perut bas ada wheelchair dia, muslimat. Kita ya Allah jagakanlah dia. Saya jujur je, kalau saya anak dia muslimat dirahmati Allah, saya kesianlah nak pergi. Tapi anak dia mesti kenal bapak dia macam mana. Bapak dia mesti kuat semangat. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Anak semua insya-Allah sayang ibu dan ayahnya. Okay, tapi bila dia tengok bapak saya tu okey ustazah. Kan maknanya muslimat dirahmati Allah, dia okey. Sebab tu kalau orang nak pegang pun tak apa. Tadi dia nak masuk dalam rumah, dia letak tepi wheelchair ni, jalan kaki lagi bagus. Sabar je lah. Maknanya kuat semangat. Muslimat dirahmati Allah. Jadi sebab apa kalau kita letih, ngantuk, semangat kita kuat, dia akan jadi kuat. Maka inilah yang orang rasakan ketika dalam permusafiran. Nanti cuba PM tepi. Tak payah PM tepi lah, duduk tepi Mak Tun. Dia dah round the world dah tu. Dia cerita ustazah ada satu tempat tu, negara tu Mak Tun pergi, ya Allah sampai tercabut-cabut tayar beg tu. Kenapa Mak Tun? Jalan kat padang pasir, kita ingat dekat rupanya jauh, bla bla macam-macam lah dia cerita. Tapi larat Mak Tun, kita pandang dia atas bawah tu faham-faham lah kan. Larat Mak Tun. Larat ustazah, semangat dia sampai kat tempat tu. Dalam hati kata aku tak faham sungguh orang tua ni. Kan macam tu. Tapi itulah dia muslimat, semangat. Tapi dia balik dia boleh bawa cerita yang baik-baik. Jadi walaupun kita tak sampai, dia kongsi kat Facebook dia, apa yang mesti ada dalam hati kita? Terima kasih sebab kongsi gambar yang cantik-cantik tu. Selama ni saya Google je. Ingatkan bohong benda gambar-gambar dalam Google tu. Rupanya ni Mak Tun pergi sendiri ni. Tak maaflah Mak Tun, saya duk sebut nama Mak Tun saja. Orang lain pun around the world juga. Tapi sebab belum sempat berukhuwah lagi kan. Subhanallah. Jadi muslimat dirahmati Allah, ada di situ dia sanggup tinggalkan tempat kelahiran, sanggup tinggalkan kenikmatan yang dirasakan oleh semua anggota tubuhnya pada saat memanfaatkan seluruh kesempatannya. Makna orang yang bermusafir, orang yang berjalan, kalau contoh kalau tadi tu kita tak dapat bilik, tak dapat tilam, tak dapat katil muslimat. Kita transit biasa kan, kalau orang transit kat mana-mana tidur dekat airport saja tak selesa. Kita tak ada tilam, katil, kita tinggalkan tempat yang nikmat. Tapi bila kita betulkan niat demi kita nak mencari ilmu, masya-Allah itu jadi ibadah. Kan jangan, sebab itu jangan dalam apa hidup pun yang ditakdirkan pada kita muslimat kita merungut. Kita berkeluh kesah. Mulut kita merungut ni dia tak jadi ibadah. Tapi muslimat dirahmati Allah, bila kita rasa aku 50 tahun hidup tak pernah aku tidur dekat airport ni. Ustaz, macam mana kita nak sembahyang ni, negara orang kafir ni? Pernah saya ditanya macam tu. Tak apa, ambil je wuduk dekat sinki bilik air tu, kita bentang je kotak-kotak yang ada kat sini. Selagi tak nampak najis, kita solat. Biar pilah mereka tengok. Kita pernah masa dekat transit di Iran. Bayangkan Iran, orang solat atas batu kan muslimat. Sebab kami dah nak kejar kapal terbang, nak pergi ke Turki, Istanbul masa tu. Sembahyang je dekat bawah eskalator. Kan dah Iran-Iran tu duk viralkan gambar kami. Yang penting aku solat. Kan sebab nak tunggu airport punyalah besar, tapi surau dia kecil sangat-sangat. Saya dapat solat dalam surau, tapi yang lain-lain yang dah terlambat tu solat bawah eskalator tu. Tapi kami yang solat dalam surau tu lagi tak selesa. Sebab apa? Sebab kita terpaksa bertindih-tindih dengan mereka. Lepas tu kita nak duduk, minta maaf sebutlah, kita terduduk atas batu mereka nak sujud kat belakang tu. Dah kita tengah duduk tu, dia pergi seluk bawah. Tu tak beranilah nak sebut. Sebab dia nak sujud, dia tak jumpa batu, dia terduduk bawah kita. Dah makcik-makcik, ustazah tadi saya tengah solat, dia pergi seluk bawang kan. Ustazah pun cakap, ustazah pun kena juga. Dia cari batu dia rupanya. Kita duduk atas batu dia, memang dia marah muslimat. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak nak bahas lah itu. Nanti Ustaz ni boleh bahas lebih. Ibu-ibu dirahmati Allah. Kita tompang negara dia. Kita datang negara dia. So kita solatlah cara kita. Jadi orang yang solat di bawah eskalator tu, diorang duk pakak ambil gambar. Naik eskalator tu ambil gambar kan, pelik. Alhamdulillah masih syukur sebab mereka tak halau kita daripada bersolat. Maknanya kalau kita ada pendirian di mana-mana, kita tak kena halau pun. Jadi ustazah pastikan, dah solat belum? Dah solat. Dah ustazah, kami solat kat situ, kami solat kat sini. Yang penting semua jemaah saya solat dah. Kalau tak solat, tinggal sini. Tak payah ikut pergi Istanbul. Muslimat kan? Jadi Alhamdulillah macam tu. So hari ni kita transit dalam keadaan yang sangat nikmat sebenarnya. Jadi jadikan semua ini ilmu. Sebab tu kadang-kadang ustazah jadi dah tak segan berkawan dengan siapa pun, kluster mana pun. Syaratnya orang tu biasa bermusafir. Sebab orang yang biasa bermusafir muslimat, dia tak kisah dah. Kan biasanya. Tapi kalau orang yang jarang-jarang bermusafir, nanti macam mana ni ustazah? Air tak ada.
Bila air macam ni mana ni ustazah, dia resah gelisah. Muslimat, maksudnya bukan kata orang yang musafir je bagus. Saya ulang, ini kena pada tajuk kita. Hari ini muslimat kita sedang berbicara tentang berjalanlah di bumi Allah yang luas ini. Jadi tidak ada kecam-mengecam. Kalau ada orang yang berjalan di atas muka bumi Allah tu adalah rezeki dia dengan cara demikian untuk mendapat ilmu. Ada orang duduk di rumah sahaja, ilmu dia pun lagi luas. Nak mengadap perangai suami tu satu ilmu luar biasa tau. Dia boleh bersabar sampai 40 tahun tu, itu ilmu luar biasa. Anaknya 12 orang setiap satu tu lain kerenah tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, itu ilmu luar biasa. Masya Allah, maha adilnya Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita saja yang tak nampak, kita saja yang tak cukup bersyukur. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Baik, seterusnya kita tengok untuk melihat apa permusafiran ini. Saya senyum je tadi ketika baca tempat yang baru dan rumah yang baru. Ada orang pertama kali ramai dekat Matin ni. Sahabat-sahabat dari Masjid Tamanta dah biasa dah datang sini. Jadi dia pejam mata je, dia tahu mana dewan. Ustazah cari dewan kat mana ni tadi. Tanya ada sahabat orang lelaki kat depan tu. Nasib baik Ustazah tak naik tangga store tu. Bukan kat situ. Kan buka pintu sliding tu. Okey, sebab ini tempat baru bagi kita. Pada saat melihat dusun-dusun kecil, apa yang kita sebut, apa yang kita pandang, subhanallah. Pada saat melihat kebun-kebun dan tanah-tanah yang lapang, pada saat mengenal bentuk muka yang baru. Muka kita semua tak sama. Ada yang sebut, ustazah saya jemaah ustazah dekat masjid sekian-sekian. Itulah kak macam pernah nampak. Tapi muka kak ni macam muka macam tu. Sebab semua bentuk muka yang kita kenal takkan sama. Pada saat melihat keajaiban, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berbagai negeri, pada saat melihat bahasa dan kulit, pada saat istirahat di bawah bayangan dinding-dinding dan kebun-kebun, pada saat makan di dalam masjid. Macam kejap lagi je nak makan dalam masjid ni. Asalnya kita akan makan tengah hari di sini dan solat, saya kata azan je solat, lepas saja solat terus naik atas bas. Syukurlah kami bincang dengan ejen di Langkawi pun muslimat, ustazah tengok jemaah macam mana. Jadi pihak Matin pun bersetuju, Masya Allah lebih baik ustazah bungkus saja, nanti kat mana tempat solat tak ada masalah sangat dalam musafir. Kalau kita rasa tak sempat untuk zuhur, nanti kita takhir bila sampai di hotel. Yang penting ibu-ibu yang dah dibekalkan makan tu nak makan kat mana. Ada satu ketika macam tu. Pelik dah ni kalau ikut Ustazah Zai, makan lebih penting daripada solat. Tak. Bukan macam kalau nanti kita solat zuhur dulu sampai terlepas feri, muslimat dirahmati Allah, itu pun masalah juga. Kita kena bijak mengatur semua tu. Minum di lembah-lembah dan tidur di mana pun saat malam tiba, pada saat berteman dengan siapa saja yang dicintainya kerana Allah. Dicintai kerana Allah. Ada tak rakan sebilik yang pertama kali bermusafir bersama? Ketika Ustaz Azwan kata nak sebilik dengan siapa, dia pun senyap je. Lepas tu nama dia tak ada lagi dalam rooming list. Lepas tu dia PM tepi kawan. Awak tak ada kawan lagi ya? Jom kita kawan berdua. Kan macam tu kan? Macam mana malam tadi tidur tak sampai satu malam pun. Beberapa minit je landing. Landing sekejap pun bunyi dah ustazah. Kenal dah, Masya Allah. Patut Nabi SAW suruh kita bermusafir dengan sahabat kita. Subhanallah sahabat-sahabat. Bila dia keluarlah segala true color dia. Bila keluar true color dia, bukan untuk kita jadikan bahan jenaka. Bukan untuk kita ceritakan buruk daripada orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita nampak pula kita tengah tidur berdengkur, dia menyungkurkan dahinya di atas lantai untuk bersujud. Kita pula, ya Allah, tahajud rupanya dia 4 pagi, aku ni tidur berdengkur. Dapat tak pelajaran? Yang baik kita tiru, yang buruk kita sembunyikan. Itulah tujuan kita hidup, berkenalan, berukhuwah, Masya Allah. Dan sayang tu akan datang. Ustazah, saya tak boleh lupa satu bilik dengan akak tu dulu. Kenapa kak? Dia sakit perut, Ustazah, dia tak cerita kat kami. Berguling sana, berguling sini. Saya pun minta izin, tak apa akak sapukan minyak kat perut, nak ke? Nangis dia teringat dekat arwah mak dia. Ini semua kenangan-kenangan yang Ustazah pernah berehlah. Dan disebabkan dia sentuh perut kawan sebilik tu untuk sapukan minyak, jadi macam adik-beradik dah sekarang ni muslimat. Dan biasa je ada orang daftar umrah dengan Ustazah, BFF, together ni.
Nak duduk sebilik, sanggup bayarkan untuk kawan tu tak berapa nak kaya. Dia sanggup, aku tak nak geng dengan orang lain, aku nak dengan kau je. Tak apa, aku bayar lebih bilik, 2 orang sebilik. Lah baru duduk kat Madinah 3 malam, belum pergi Mekah lagi, moncong dah. Ustazah, tukar bilik lain. Apa hal pula? Lah pelik-pelik sungguh muslimat. Tu memang kena ceramah lah dengan ustazah. Hari tu beria-ria sanggup bayarkan orang tu. Dia tu rupanya tak suka aircon. Saya tak boleh tidur kalau tak ada aircon. Macam tu. Faham muslimat? Ya Allah, macam-macam karenah tu mokcik-mokcik lah tu. Mokcik-mokcik yang mana tu. Okey, muslimat, maknanya kita belajar sesuatu. Ya Allah, hanya untuk tidur beberapa malam. Cubalah kau bawa tak baju sejuk. Contoh. Aku tak bawa baju sejuk, aku memang tak boleh sejuk. Aku bawa baju sejuk. Aku kan biasa pergi London musim salji-salji ni. Dan kau pakai baju aku tak boleh kalau tidur tak ada aircon. Bincang, komunikasi tu kena baik. Okey muslimat, saya sanggup tak pakai selimut, baju sejuk aku kau pakai, selimut aku kau pakai, aku tetap nak buka aircon juga. Akak ada tak cakap macam tu dengan kawan akak? Taklah ustazah, takkanlah tak boleh buka aircon. Akak tak boleh nak ubah orang. Akak kena ubah diri akak sendiri. Tahu akak memang kena aircon, apa yang akak boleh bantu dia supaya dia tak sejuk. Dia jadi manusia kena macam tu. Kalau kita nak paksa dia aircon, kau dia mati kesejukan sekejap, siapa nak jawab muslimat? Tu yang kita nak sebut. Kita suka nak orang dengar cakap kita. Orang dengar cakap kita, susah nak selesai. Macam mana aku nak buat ni supaya dia boleh, okey kalau kau pinjamkan baju sejuk kau yang bulu-bulu tu, aku boleh. Kan? Pergi Mekah tanya ustazah, ustazah musim sejuk ke musim panas? Kenapa cik? Kalau musim sejuk nak bawa baju sejuk. Kita pun okey, bawa lah baju sejuk. Sekali dia bawa baju sejuk macam musim salji tu. Tak payah, mungkin kat Mekah tak turun salji muslimat. Bulu-bulu tu adalah comel sungguh lah pula mokcik ni. Tak payah sampai macam tu. Tengok Kak Liza dah gelak tak boleh berhenti. Okey, saya dah kenal siapa yang suka rehlah dengan ustazah. Yang kalau cerita sedih sikit dia yang mengalir air mata. Kalau cerita lawak dia pula yang tak berhenti. Tengok menangis dia gelak. Gelak tu tapi menangis. Macam mana tu? Ustaz Azwan siap kenal dah 2 tahun tak musafir dengan Kak Liza. Tak boleh lupa dia tu. Kalau gelak pun nangis, kalau nangis pun nangis. Macam tu lah. Jadi kita jadi kenal. Dan ustazah dah naik hafal dah nama-nama dia muslimat. Okay? Sebab apa? Kesan daripada musafir. Okey, pada saat berteman dengan siapa saja yang dicintainya kerana Allah. Tanpa memandang lagi faktor kerabat dan keluarga. Ketika segala bentuk kepura-puraan ditinggalkan. Dan ketika semua kegembiraan itu sampai ke dalam hatinya kerana sudah dekat dengan apa yang dia inginkan. Apa yang kita inginkan dalam hidup? Mardatillah. Redanya Allah. Tak ada lain. Nak dapat redanya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan bermusuh dengan siapa pun. Okay, jangan bermusuh sebab Allah cukup benci dengan permusuhan. Allah cukup tak suka yang di hati ni ada benci. Benci sebab apa? Mandi pakai sabun kita pula ustazah. Lah pula dah. Dia tak bawa sabun kot. Tahulah tak bawa sabun. Mintalah izin. Alah dia tak biasa. Ada family memang biasa main rampas-rampas, tak biasa minta izin. Cakaplah elok-elok kat dia. Kau memang tak bawa sabun ke nak berjalan ni? Tak. Okeylah aku belah 2. Ni sabun kau tulis A, ni sabun aku tulis B. Tolong jangan pakai yang B aku punya. Boleh settle tak muslimat? Settle. Tapi sebab dia tak bagi jalan, muslimat dirahmati Allah, kawan tu biasa dalam family dia share sabun, share beruh gigi, biasa dia. Kan sahabat-sahabat? Kita pula tak biasa. Siapa suruh kita ajak dia sebilik dengan kita? Kata BFF til jannah, beruh gigi pun share, apa salahnya? Kan muslimat? Ini belaka dah. Kerana tercapainya maksud yang dia dambakan, kerana semua keberhasilannya menembusi majlis yang dia dambakan, dan kerana kemampuannya menaklukkan semua rintangan. So apa pun karakter orang, rintangan apa pun, kadang sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara, kalau kita betulkan mindset kita, insya-Allah kita akan dapat tempuh segala rintangan. Ini hikmah daripada musafir. Semua ini memberikan pelajaran kepadanya bahawa kenikmatan dunia ini terhimpun dalam keindahan semua peristiwa itu, dalam kemanisan pemandangan-pemandangan itu, dan kemampuan mengambil semua faedah yang ada. So dalam musafir kita belum tentu lagi sampai tempat itu. Lagi-lagi negara orang, kan muslimat. Saya kalau tak sebab travel, saya dah cakap dah dengan ustaz. Bang jangan bawa saya lagi pergi Palestin ni, jangan.
Yang janganlah macam tu. Nanti kan makcik-makcik masjid nak ikut pergi Palestin, ustazah ikut tak? Kan ustazah tak ikut sebab ustazah fobia. Kan? Mesti nanti muslimat dirahmati Allah. Saya fobia sebab ada Kak Liza bersama saya pergi Palestin. Masa tengah solat Jumaat selesai tu, memang dengar bedilan dan bom-bom atas kepala kami je. Masa tu jadi saya bertobat lahum, aku tak akan pergi dah lepas ni. Mujur tak mati muslimat dirahmati Allah. Tapi kita selamat balik ke Malaysia. So saya sepertinya lah tu satu, kalau di Indonesia tu Gunung Bromo. Saya cakap dengan ustaz, saya tak akan pergi lagi dah. Mana Syafana? Saya tak akan pergi lagi dah. Sebab apa? Pakai-pakai tudung je yang jual, rupanya agama Hindu. Muslimat dirahmati Allah. Saya tak akan pergi. Jangan macam tu. Boleh settle ni. Kita pergilah order dekat restoran orang Islam ke. Lepas ni trip kita mesti makan kat tu. Kan kita tak tahu. Lepas tu sahabat, semua kita dah jadi. Mokcik-mokcik ni pula comel sungguh. Nak kata comel tak tahu macam mana. Setiap kali jumpa orang dia tanya, kau Hindu ke Islam? Ya Allah. Saya kata, cik jangan macam tu. Merah padam muka orang kerja stesen pam minyak tu. Islam ibu, kenapa tanya gitu? Islam saya ibu. Jadi dia punya fobia tu, kau Hindu, jumpa nak bayar orang dekat tandas, kau Hindu ke Islam? Sensitif muslimat dirahmati Allah. Dia punya fobia dekat Gunung Bromo tu, setiap kali dia beli apa pun, kau Hindu ke Islam? Kenalah tegur dia, ustazah, tak boleh macam tu. Nampak tak muka dia berubah? Sebab dia tak faham apa ada dalam kepala kita. Yang makcik tadi fobia ke atas tu, aku ingatkan Islam pakai tudung, rupanya Hindu. Kalau aku tahu tak masuk kedai kau. Lepas tu dia pergi, orang bas berhenti isi minyak, dia sanggup turun nak sembang. Kau Hindu ke Islam? Anak murid siapa lah tu? Anak murid Ustazah Zahar. Semua itu bagi orang yang gemar mengadakan perjalanan. Macam-macam cerita kita jumpa. Nilainya jauh lebih indah daripada bunga-bunga yang sedang mekar pada musim semi dan lebih berharga daripada segudang emas murni. Pengalaman kan, muslimin-muslimat dirahmati Allah, dia lebih indah daripada bunga-bunga di taman, lebih bernilai daripada gunungan emas yang tidak boleh dirasakan oleh si tukang cela itu. Si tukang cela, si tukang komplain, si tukang cakap tak tahu hujung pangkal. Muslimat, dia takkan berpuas hati sebab dia tak merasa. Faham ya? Jadi itu kat sini poin yang kita nak dapat dalam proses membersihkan hati. Ustazah, orang cakap kita macam tu, macam ni, macam-macam lah ustazah. Sebab sebelum kita pergi ada 3 ke 4 yang ibu-ibu cancel, muslimat dirahmati Allah. Tak apa ustazah, ada yang minta duit balik. Masa tu tarikh tu boleh lagi lah dapatkan duit, kami belum bayar apa-apa. Jadi saya kata tak apa cik, boleh. Ada yang memang infak terus. Lepas tu dia bagi tahu kat ustazah dia cancel tu, menyampah ustazah suami saya tu. Tak pernah tak bagi, kali ni pula tak bagi. Pula dah menyampah suami cakap kat ustazah. Lepas tu anak-anak saya tu, saya merajuk ustazah, lantaklah kau nak makan apa. Jangan macam tu. Sebab selalu dia nak berjalan mana, anak suami dia tak pernah tak bagi, siap bagi duit lagi. Kali ni tak boleh, COVID suami dia kata. Jadi muslimat kita, jangan cik ikut ustazah kan. Saya nak ikut juga ustazah, lantaklah apa jadi. Jangan. Saya tak bagi sebab suami acik tak bagi. Saya tak bagi sebab anak-anak acik tak bagi. Jadi apa-apa kat perjalanan saya telefon anak-anak acik, dia kata urus sendiri, tu mak ustazah bukan mak saya. Jenuh. Jadi muslimat dirahmati Allah, kena bil hikmah, penuh dengan kebijaksanaan bila nak buat keputusan. So kita pujuk dia. Akhirnya ustazah pula untung. Untung kat mana? Tak apalah ustazah, tak payah ambil lah duit tu, masukkanlah dalam tabung yang nak pergi dekat Perlis tu. Kan muslimat? Maksudnya muslimat dirahmati Allah, dia try nak pujuk suami dia, try nak pujuk anak dia, sampai kak hari ni kita nak buat bayaran semudah ni. Kalau akak tak cancel, akak memang tetap kena bayar juga. Minta maaf. Kan? Faham tak apa, akak tengah pujuk lagi ni. Tak apa ustazah buat. Sampai sudah suami dia kata tunggu COVID habis. Memang akak dah mati lah ustazah kalau nak tunggu COVID. Macam tu tau muslimat. Macam-macam malah mokcik-mokcik ni. Minta maaf ya ibu-ibu Perlis. Ni sebab anak-anak murid ustazah ni. Jadi ustazah cerita terus terang lah supaya kita dapat ilmu. Yang tidak boleh dirasakan oleh si tukang cela. Jadi jangan pandai cakap saja. Sebab kata satu syair yang dituliskan di sini, singkir semua tandu dari kumpulan manusia yang membuat engkau terhina. Maksudnya ketepikan cakap-cakapnya orang yang tak faham apa tujuan kamu melakukan sesuatu. Jadi please, yang bersama-sama dengan ustazah, betulkan nawaitu kita.
Muslimat, kita masih lagi dalam keadaan patuh SOP kan. Kemudian SOP yang paling utama bukan dari KKM. SOP yang paling utama adalah daripada Quran dan hadis. Kan kita lama dah didatangi SOP tu, tapi kita buat je. Datang SOP daripada KKM itu baguslah untuk pelihara diri kita satu ikhtiar. Tapi kita ikut sungguh-sungguh. Rupanya sebab takut kena compound. Macamlah SOP-nya Allah, kalau dilanggar tidak ada compound. Apa compound itu? Azabun alim, azabun syadid, azab yang sangat pedih. Lebih pedih daripada harga 1000 itu. Tapi sebab kita tak nampak. Sebab sahabat-sahabat kita tak ambil cakna pun. Apa dia dendanya? Apa dia azabnya? Kita tak ambil cakna sungguh. Tapi dalam bab SOP ni 1000 saja, baik kedut 1000 dari bayar 1000. Macam tu dia jawab. Sebab muslimat 1000 tu nampak dari segi RM-nya. Pahala dosa ni kita tak nampak. Kau cakap pahala dosa hari-hari. Mana? Gunung pahalanya mana? Tak adalah, selagi tidak ada akhirat kita tidak akan mendapat. Tapi neraka yang diawalkan ada. Syurga yang diawalkan ada. Apa antara? Kita tenang. Orang cakap apa sian, dia tak faham. Sebab tu dia cakap macam tu. Dia tak terkesan muslimat. Tapi kalau dia belum betul-betul faham, orang cakap apa pun sikit-sikit, tak apa ustazah, saya nak balik juga jalan kaki. Kenapa nak jalan kaki? Orang kata saya cari naas pergi Langkawi ni. Kan muslimat, jalan kaki lah pula. Kita tadi kalau anak kita usahakan sungguh. Sebab tu saya malu dengan Ustaz Yusai ni tengah berceramah tadi muslimat, kena keluar bincang macam mana nak buat ni. Kita akan tolong. Tapi kalau akak ni pentingkan hanya kerana orang kata nak balik jalan kaki, memang ustazah takkan siapkan lah. Grab ke apa takkan siapkan. Kita teruskan dengan bila kita berazam tawakal sungguh-sungguh kepada Allah. Baik muslimat, jauhi pula kehinaan, sebab kehinaan memang seharusnya dijauhi. Masya Allah, tabarakallah. Ini isi bab 105. Berjalanlah di bumi Allah yang luas ini. Untuk makluman para pendengar sekalian yang hadir ataupun dalam talian, dia baru muqaddimah. Baru muqaddimah kepada tajuk ini dah 1 jam. Kak Zan terus angkat muka. Muqaddimah maknanya tambah 1 jam lagi ke? Dak, sabar. Dalam musafir tak boleh nak ceramah panjang-panjang muslimat. Kan ustazah ni nak ceramah ke nak pergi Langkawi? Aku tak sabar nak pergi Langkawi ni. Macam tu. Jadi saya dah bawa kitab ni 105 ni, kita bahas muka surat yang pertama untuk muqaddimahnya tentang berjalanlah di bumi Allah yang luas ini. Jadi wahai sahabat-sahabat yang berjalan, anda tidak dalam dosa selagi mana fokus kita nak dapat pahala. Macam mana nak dapat pahala? Redanya Allah. Apa redanya Allah muslimat? Bermukim pun kita taat Allah, bermusafir pun taat Allah. Jangan ikut perjalanan permusafiran, lagi bermusafir gelaknya melampau-lampau. Bermusafir tak yalah, hari ni je pun tak solat, nanti bila balik solatlah. Kan muslimat, ada peluang berziarah. Sekarang kita dalam perjalanan ke Langkawi, sebab itu Ustazah Zai punya konsep mesti rehlah ibadah ziarah. Rehlah ni apa? Kita pergi bercuti ni, manfaatkan masa yang ada. Sebelum ni 1.5 tahun tak ada peluang. Sekarang dah ada peluang. Rebut dalam keadaan kita jaga diri, sebab muslimat, kita tak lama lagi akan diisytiharkan daripada pandemik berpindah ke endemik. Maksudnya apa? Covid ni memang dah wujud dah. Wujud. Jadi selama mana muslimat, sedangkan bab yang sebelum ni, kitab Latahzan kita belajar. Kita belajar manfaatkan hidup ini walaupun kita tahu esok kita nak mati. Ada orang yang doktor datang pada dia, doktor kata, engkau ni tak hidup lama dah. Penyakit engkau ni menyebabkan tak hidup lama. Lepas tu dia buat keputusan, tak apalah, dia nak gunakan masa yang tak hidup lama tu untuk berjalan di atas muka bumi Allah. Rupanya umur dia makin panjang, sebab apa yang dijumpa sepanjang perjalanan tu menggembirakan hati dia. Maka betullah berjalan di bumi Allah ini, awal atas sekali tadi kita jumpa, boleh menghilangkan berbagai jenis kesedihan. Okey? Tapi jangan pula yang dengar yang tengah jaga anak kecil kat rumah, sekarang juga nak berjalan. Tinggal anak kat rumah, pedulikan. Jangan. Okey, ada ruang peluang. Sebelum-sebelum ni dalam kuliah saya pun sebut, PKP, just stay at home, kita dah lama tak jalan sana sini, dah lama tak buat BBQ, boleh je.
Okay, buka kanopi kecil, kalau beli dekat Shopee tu rasanya dalam dia RM30 boleh dapat dah. Kan beli, kemudian kita pasanglah BBQ dekat belakang rumah kita, tepi tu longkang. Muslimat kan. Bakarlah sausage ke, nugget ke kan. Cakap anak-anak kita, bayangkan longkang ni sebagai pantai Port Dickson. Kan muslimat. Kita buat dia, tapi syaratnya bersama keluarga. Ini ada rumah tapi solat jemaah tak pernah. Ada rumah tapi makan asing-asing. Ada rumah yang sepatutnya jadi baiti jannati, tapi semua ahli rumah dah rasa macam duduk dalam neraka. Sebab duduk satu rumah tapi tak pernah berjumpa. Solat jemaah tak ada, makan bersama tak ada, tanya khabar sembang tak ada. Hatta sekarang, long turun, makan dah siap. Tak apalah ibu makan dulu, nanti kakak turunlah. Muslimat, bukan mendekatkan, tapi makin menjauhkan. Tepuk dada, tanya iman, yang berjalan pun dalam iman, yang bermukim, yang duduk diam di rumah pun dalam iman. Semoga asbab iman inilah satu hari nanti, macam kita duduk sama-sama dalam halaqah yang sama hari ini, Allah dudukkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Maaf zahir batin atas pertemuan 1 jam ini kepada ibu-ibu yang menetaplah di sini. Okey. Kami belajar banyak daripada ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab ada dalam pada kita nak dapat sesuatu, nikmatnya duduk dalam suasana madrasah macam ni, Masya Allah, mesti ada sesuatu juga yang terpaksa ditinggalkan. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi matlamat kita sama. Yakni nanti di akhirat kita tak ada destinasi lain, kita nak jumpa lagi dalam syurga. Jadi semua kita harus saling mendoakan. Semua kita walaupun tak bersalam, tak berdakapan, hati kita tertaut atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moga Allah redha, Allah ampun akan kita. Ada pertemuan dan ukhuwah yang berpanjangan, insya-Allah. Okay, saya pohon sekali lagi kemaafan atas kelancaran bicara ataupun yang mengguris hati bagi orang yang pertama kali. Sebab saya menyantuni sahabat-sahabat La Tahzan yang saya janji kepada mereka, walau di mana pun Ustazah, insya-Allah selagi Ustazah mampu, Ustazah takkan cutikan La Tahzan. Jadi besok kita akan berla tahzan sambungan 105 di Hotel di Langkawi, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.